Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh orang Kota Marudu tinggal di sana Jepun. Ya, jauh juga kan. Iya, jauh. Kita follow lah dia punya journey, Johan punya journey. Apa itu journey? Apa itu journey Kenny? Perjalanannya. Perjalanan, okey. Mempromosikan Aomori Japan on Yeah. YouTube. Iya, follow dia punya social media dia di Instagram, Johan. Subscribe, like, share juga komen lagu dari Langit Channel di YouTube hari ini. Ya. Ya, dan kita on to the show. On to the show. Ramadan bulan mulia, Ramadan kini tiba, padanya beribadah, sebulan berpuasa, tingkatkan amanat kita, marilah bersama-sama teguhkan iman kita di bulan yang mulia Ramadan Karim. Oh Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow. Selamat malam dan selamat datang ke podcast nombor 1 di Sabah. Yes. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast. Dan podcast hari ini adalah Fadilat Ramadan yang keempat, yang terakhir, Ya. di minggu yang terakhir Sebelum raya. sebelum raya di bulan Ramadan. Iya, dan kali ini kita ada special guest ini diminta sekali lagi ya. Dia cool, Ustaz ini cool. Ya. So, dia diminta untuk sekali lagi bersama-sama dengan kita. Ya. Tapi sebelum kita mau kasih perkenalkan dia, saya mau bagi tahu kamu satu informasi lah. Informasi ini adalah berlaku pada tahun 1983. Berlaku pada 12 Jun 1983. Okey. Kamu tahukah Johor dan juga Perak hari raya awal sehari sebelum dia sudah raya? Kenapa? Kenapa? Zaman itu nelayan nampak anak bulan. Oh. Anak bulan ni kasih tahu kepada mufti nak tahu percaya tak percaya, memang dia percayalah. Okay. Jumpa kepada sultan umum raya sehari awal. Wow. Yes. It happens 12 Jun 1983 dan sultan umum satu hari raya dong awal dan tidak akan pernah berlaku lagi lah. Lepas tu dong perkuatkanlah sistem-sistem mufti, sistem-sistem melihat anak bulan ni. Selepas tu dong kasih perbaiki lah sudah. Begitulah ceritanya. Jangan percaya sangat kepada hearsay ataupun janji terang bulan. Janji dah terang bulan. To the moon. Anyway guys, selamat datang ke season 7 Episode yang ke-8. Lapang guys. Ya, orang bilang ini special episode yang kita memang feature untuk lebih kepada rohani dan juga sharing tentang agama lah. Yes. Dan cerita-cerita kita santai, kita tidak mau yang terlampau orang bilang apa ni? Kira kau Kira aku elaborate more lah kan, kasi buang masalah kira kan. Ya. Supaya panjang. Supaya apa? Okay. Kita ada cumulatively, kita ada collectively, kita ada collect soalan-soalan dari para pendengar kita lah. Kita ada kumpul, collect dan Accumulate dan accumulate apa lagi? koleksi. Yes. Kau kira kasih Sintaksis. Sintaks. Yo. Dia bagi guys. Oh, itu kalau macam Apa? Simbiosis. Simbiosis, embiosis, Jangan. fotosintesis. Yes. Mahal lo. Ada satu lagi. Berapa satu ni sis?
Satu lagi, Bang. Tarik sis. Tarik si. Okay. Sekali lagi guys, selamat datang ke season 7 episode yang ke-8. Di part yang pertama ni kita bersama dengan Ustaz Farid Liman UFL. Yang paling chill. Iya, dia diminta sekali lagi sebab banyak peminat-peminat dia tidak bilang perempuan ataupun lelaki ke apa ataupun apa, tapi banyak pendengar-pendengar mau orang bersantai sama dia sebab dia boleh menyanyi. Kita ada lagu juga, kita mau dengar juga lagu dia nanti macam mana cerita dia punya lagu ni. Dia retis. Tidak semestinya itu retis, tidak semestinya boleh menyanyi itu retis. Okay. Ya. Kadang-kadang bila menyanyi itu dia di hate. Jadi dia ada haters. Dia nak kena mengenal. Jadi Ustaz ada haters. Jangan. Tidak. Jangan jawab tu. Okey, sebenarnya haters tu penting. Penting sebenarnya. Untuk menaikkan kita. Menaikkan betul. Ya, siapakah kita kalau bukan haters? Iya, lepas tu orang yang tengah tengok live sekarang, apalah diorang ni, kesian lah diorang ni, apa diorang cakap ni. Itulah, kami terlampau kanyang. Anyway, kita akan start dengan soalan kita yang pertama. Selamat datang sekali lagi Ustaz Farid Liman ke studio. Welcome to the club. Yep. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Apa kabar Ustaz hari ini di Ramadan yang terakhir ni Ustaz? Ataupun minggu terakhir ni? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Salam Kinabalu podcast itu di Sabah. Ya. Gitu. Jadi alhamdulillah, soalan yang pertama tu kan, itu kita salam betul kan? Soalan pertama soalan kan? Alhamdulillah sehat. Syukur sehat. Kira soalan yang pertama. Semoga kita semua sehatlah sampai ke penghujungnya. Iya. Pasal dah lama lagi ni mau raya ni. Betul. Tapi kita bukan mau kejar raya tu betul. Tapi kita mau beramal di 10 malam terakhir. Iya. InsyaAllah. Begitulah itu. Wow. Kepada orang di Clubhouse, Jenny, thank you very much. Kita punya pendengar setia orang Sabah yang berada di Singapura, Sabahan SG, from Sabahan SG. Assalamualaikum Ustaz, dia cakap di Clubhouse. Waalaikumsalam. Yang di Facebook, we don't know, tapi it's okay. We gonna reach you guys out later after this. Kita mulakan dengan persoalan yang pertama Ustazah. Kita ada banyak kumpul-kumpul soalan ni, dan kali ini macam makin dalam pula soalan-soalan dia. Ya, soalan yang pertama. Awal. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa amalan yang perlu dipertingkatkan di hari-hari Ramadan ini atau hari-hari akhir Ramadan ini? Ini soalan daripada Encik Saiful daripada Beaufort. Okey. Alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Panjang. Amin. Itu doa tadi Ustaz kan? Bukan doa. Oh tidak. Membuka bicara. Tapi boleh aminkan kan? Amin. Alright. Ya. Saya pernah. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, pertama saya berterima kasih kepada podcast Kinabalu Podcast atas jemputan sekali lagi. Sama-sama. Kiranya pembuka dan penutup tirai untuk sesi untuk season khas. Ya, betul. Khas Ramadan. Alhamdulillah sangat bertuah bersama-sama dengan kedua orang kuat podcast ni lah. Jadi alhamdulillah kita tidak mengambil masa panjang untuk mukadimah tu. Tapi kalau mau ambil boleh juga. Boleh nyanyi. Boleh. Jadi berbalik pada soalan tadi. Soalan pertama tu, apakah amalan yang selayaknya ataupun yang patut dilakukan pada 10 malam terakhir? Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 malam terakhir ni adalah 10 malam yang paling special. Dalam 365 malam, ini malam yang paling special 10 hari. Selain malam Jumat. Selain malam Jumat itu pun special juga. Oh, special juga. Special juga. Daripada yang ada juga kelebihannya yang lain. Mengeratkan silaturahmi. Ya, silaturahmi. Betul. Malam Jumat tidak semestinya itu saja kan? Baca Yasin apa semua. Kau fikir yang itu saja kah? Nah, saya baca Doraemon. Okey. Ya. Sorry guys. Dan di 10 malam terakhir tu yang hebatnya adanya malam Lailatul Qadar. Oh ya. Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan pada keadaan itu, kalau kita ngam-ngam beramal pada malam Lailatul Qadar tu, amalan kita tu seumpama amalan yang 83 tahun punya. Oi.
1000 bulan kan? Belum tentu Bagi- umur pun sampai Belum. begitu. Ya. Bayangkan orang yang sentiasa menjaga 10 malam terakhir dan setiap kali itu dah pula dia jumpa malam Lailatul Qadar. Wow. 10 tahun 830 tahun punya amalan. Oh iya. Oh so dia akan datang setiap malam ke tu Ustaz? Atau macam mana Ustaz? Dia akan malam datang satu malam saja. Okey. Tapi mana tahu ngam-ngam kena pula. Ngam-ngam kita nak tahu Ah, setelah betul, kita betul. disuruh kejar 10 malam terakhir. Ya ya. Kalau sekiranya Nabi SAW kebiasaannya 10 malam terakhir ini Nabi suka beriktikaf. Okey. Apa maksud dia i'tikaf tu? Iktikaf ni maksudnya dia duduk di masjid dengan niat iktikaf dan melakukan amal. Kan? So amal-amal yang kalau disebutlah amal yang paling afdol ketika pada bulan pada malam 10 malam terakhir ini antaranya yang tidak lain tidak bukan solat. Okey. Tidak kira solat apalah. Okey okey. Solat Sunat. Okey okey. macam-macam solat. Alright. Kalau Nabi SAW pada sirahnya ketika itu kalau Nabi tahajud ni sampai bengkak kaki. Oh. Kaki bengkak. Kalau kita malam-malam apa bengkak? Mata bengkak. Oh, Kau iya. tidur. Ingat. Tak bengkak tidur. Saya ingat bengkak lain tadi sudah. Ya kan? Tapi Nabi ni kaki bengkak. Waktu Oh, okey, ketika okey, okey. Aisyah, satu ketika Aisyah dia nampak Nabi sampai kaki bengkak ni. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa sampai begini? Oh. Kenapa sampai begini sedangkan kau sudah dijanjikan syurga Ya. dan kau sudah memang dijamin?" Orang bilang. Jadi apa kata Rasulullah? Tidakkah boleh aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Oh. Bayangkan Allah pada Nabi pada ketika sudah dijamin syurga, orang terbaik dalam dunia ini pun masih lagi orang bilang back to basic, bahkan back to basic, kita solat semuanya Betul betul. untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Subhanallah. Jadi apa kita list down lah kan, Aha. solat, Okey. okay, baca Quran, zikir, Zikir, doa, doa. sedekah. Okey. Okay, so doa yang diamalkan selalu ketika Aisyah radhiyallahu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah yang patut saya lakukan kalau bertemu dengan apa yang patut saya ucapkan?" Ya. Ucapkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Nabi bagi tahu, amalkan doa ini tuan-puan, amalkan doa ini, banyak-banyak amalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, sekali lagi Ustaz. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf Okey. dan Engkau suka akan kemaafan ni. Maka ampunilah aku. Banyak kali, Amin. banyak Ya kali, Rabbal banyak Alamin. kali. Jadi lazimkan untuk doa ni banyak kali lah, insya-Allah. Okey. Begitulah Oh, amalannya. Jadi wow. urutannya Ya. solat, baca Quran, Zikir, doa dan sedekah, insya-Allah. sedekah. Wow. Pasal malam tak boleh puasa. Ya betul. Mau bilang puasa nanti sesat. Dah logik. Ya. Puasa yang itulah mungkin. Mungkin. Dan i'tikaf lah. Yang penting i'tikaf lah. Nabi memang okey, i'tikaf sebelum okey. terakhir. Wah. So Wow, terjawab apa? Ini daripada Saiful daripada Beaufort ni. Jauh daripada Beaufort. Beaufort, kau punya Beaufort. kampung ni. Itulah itu. Iya, Beaufort. Jangan sepupumu kali. Barangkali kelias kali dia. Ya. Mungkin suka makan rumbia ni. Sagu. Itulah itu. Asal Beaufort sagu. Ya. Asal Beaufort sago. Kenapa itu? Butod. Oh ya betul, betul. Betul. Tapi saya nelayan butod kenapa? Kau lain buntut. Buntut Buntut ayam. ayam. Kau enggak tak? Senset. Jangan aku nyit sangat Okey, tenang bertendang. Bertendang pula. Bertendang. Okey, kita ada soalan yang seterusnya. Okey, Kita ada Teruskan. soalan yang seterusnya. Tapi sebelum itu kita layan dulu komen-komen sini. Okey. Teruskan. Ada kawan-kawan kita dari Beaufort juga nih. Tan Chun Yu bilang very nice. Ya, thank you. Thank sir. you. Dia bilang hello guys, background music terbaik. Oh, ya. Mantap. Mantap dia bilang. Iya. Syasha, saudara Syasha Amshaz, Ustaz Farid live sudah nampak rupa. Wah. Kalau Handsome kan? Jangan gitu, Pak. Jangan gitu. Kalau nak mau nampak muka boleh pergi Clubhouse. Kita live stream sekarang, double stream. Ya. Kenapa mau nampak muka kalau orang mau pergi Clubhouse? Iya. Apa salahnya? Mana tahu orang tengah masih lagi layan makan. Iya. Oh ya betul. Okay, Double sama-sama. barrel. Betul. Dah boleh. Oke, last Ya, one. teruskan. Kita ada saudara Datu Zarul. Ya. Itu Zaro. Dia bilang, "Oi, Farid." Okey. Nanti aku bayar hutangmu. Nah. Mencari. Okey. Stay dia Datu Farid. Alright. Datu Farid lah, Datu Zarul, sorry. Okey. Oke, soalan yang kedua. Alright. Ini dari Inci Mimpi. Dari Pita. Ya. Pitas. Dari Pitas. Dia tanya di sini, Ustadz bolehkah terangkan Okey. kenapa kurma itu signifikan dalam bersahur dan berbuka? Apakah khasiat kurma dan apa kaitannya dengan sejarah puasa zaman Nabi dahulu? Nah,
Sila terangkan. Kurma. Jadi sebelum saya menjawab soalan-soalan yang seterusnya, Sekejap Ustaz, dia sebenarnya kurma ke korma ke ataupun Yusuf Tayyub. Mana yang betul? berdasarkan kurma. Oh, okey. Tengah. Okey, jangan jawab soalan yang tidak berapa logik tu. Okey. Ya, Jadi, Ustaz teruskan. jadi sebelum saya menjawab semua soalan yang diberikan, insya-Allah, pertama saya kena nafikan saya tidaklah terlalu pakar Okey. dalam hukum ahkam Islam. Terlalu apa tadi? Terlalu. Terlalu. Oh, ingatkan lolo. Ada lagi lebih pakar sebenarnya. Jadi apa yang saya kongsikan adalah sebatas ilmu saya. Okey. Dan kalau ada silap, pertama mohon maaf. Ya, Dan betul. kedua, kalau ada rasa tidak sesuai, mungkin boleh rujuk dengan lebih alim. Ya, lebih arif, lebih afdal. Yes. Ya. Begitu juga kami ya. Kami pun bukan advocate dalam Yes. ini. Yeah. You are not yang fully educated juga in this term. Jadi orang bilang kita share apa yang kita boleh share. Betul. Ya. Ya. Yang penting dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Ya, betul-betul. Jadi ilmu ini akan berhenti pertama kalau tidak ada soalan dan kalau tidak ada penyampaian. Ini khutbah terakhir dia ada masuk ni kan? Ya. Ya. Jadi berbalik kepada soalan tadi berkaitan tentang kurma. Okey, kurma signifikannya dengan sahur dan juga berbuka. Biasanya Nabi banyak kisah tentang kurma ini pada zaman Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW ketika disebutkan sahurnya, Nabi sahur kurma saja. Oh. Kenapa Nabi sahur kurma? Sebab pada saat dan ketika itu Nabi tidak ada makanan lain. Oh. Okey. Tidak ada makanan Okey. lain, maka kurma. Ada sampai satu riwayat disebutkan kurma tu dia bagi belah dua lagi. Kurma tu dibelah dua. Sebahagian Nabi makan, sebahagian lagi Aisyah makan. Menunjukkan betapa keadaan Nabi itu sebenarnya, Nabi ini bukan kita mau cakap miskin, Nabi ini orang paling kaya di dunia. Cuma dia tidak ingin kekayaan, dia ingin hidup zuhud. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabi SAW pernah ditawarkan oleh malaikat untuk dijadikan gunung ganang di sekitar Madinah itu sebagai emas. Apa Nabi minta? Nabi tidak mau. Nabi begitu, dia lebih suka untuk berpuasa dan esoknya dia berbuka supaya datangnya orang bilang rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pernah juga Nabi SAW dibagikan dua pilihan. Diberikan dua pilihan. Pertama, hidup panjang dan menguasai dunia. Pertama, hidup panjang dan menguasai dunia. Dan yang kedua, hidup yang sekadar yang telah ditentukan dan kembali kepada Allah. Jadi sahabat tanya, jadi Nabi apa yang you pilih? Gitu. Apa yang you pilih ya? Apa you pilih? Apa you pilih? Okey. Jadi mafhumnya begitu. Dorang time tu desak Nabi, pilihlah yang panjang umur dan menguasai dunia. Nabi bilang tidak, aku pilih yang kedua. Karena aku rindukan Robku. Begitu mafhumnya. Begitu. Kalau kita dibagi, Okey, faham. Nafsu kita melebihi. Jadi berbalik kepada kurma tadi. Itu kisah yang pertama, kurma yang Nabi makan ketika sahur kerana ketiadaan makanan. Dan yang kedua, ketika Nabi SAW berbuka, Nabi SAW beritahu, hendaklah kamu berbuka dengan kurma yang basah. Bitamarin. Kalau tidak ada, fa'ilam yujad fabiratbin. Misal saya lah, rotab atau tamar mana tu yang kering sebasah saya pun lupa sudah. Maklumlah kita ni tak biasa cakap Arab. Oh ya, betul lah. Cakap bajau selalu. Bana. Jadi dengan kurma yang kering. Kalau tidak ada, barulah dengan air. Sesungguhnya itu suci. Itu turutan untuk kita sunnah untuk buka puasa lah. Itu ceritanya di sebaliknya lah. Itu lebih kurang sunnah berbuka puasa. Sunnah berbuka puasa. Kadang-kadang kita ini kita buka dulu cendol, Pepsi, Sunquick, Blackcurrant. Sedapnya kan. Bola. Jadi balik kepada khasiat kurma ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, man tasabbah bisab'in tamarat ajwa lam yadurra dzalikal yaum summa wala sihrun. Yang maksudnya siapa yang berpagi-pagi. Ini berpagi-pagilah, seawal pagi memakan 7 biji kurma ajwa. Pada waktu pagi ini 7 biji dispesifikkan 7 biji. Tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Tidak kira bulan Ramadan kah bila Tidak kira bulan kurma ajwa. Wow. Jadi
ulama membahaskan berkaitan tentang hadis ni, ada kebanyakan hadis membahaskan semua kurma ajwa. Maksudnya kurma ajwa ni ada kelebihannya yang tersendiri. Okey. Jadi ada ulama mentafsirkan ayat tentang kurma ajwa ni, sebenarnya bukan kurma ajwa tu yang memberikan bukan memberikan khasiatnya, tapi sebaliknya doa Nabi yang menjadikan kurma ajwa itu ada khasiat. Jadi siapa yang berpagi-pagi makan 7 biji kurma ajwa, maka dia tidak akan dimudaratkan dengan sihir dan juga dengan racun pada hari tersebut. Itu yang pertama. Walaupun kena bagi, tapi yalah. Jangan pula sengaja. Jangan sengaja kalau ada racun mungkin makan. Ada orang gul mulut tation kau, kau. Begitulah itu Okey. dia punya kelebihan. Jadi ada kalau lah memang kurma ajwa ni mahal. Ya. Kurma ni mahal. Tapi macam mana mau kasih beza tu Ustaz kurma ni? Banyak betul jenis kurma ni. Tadi Ustaz cakap pasal kurma basah dan juga kurma kering kan? Apa yang basah dan kering? Kalau tuang air tu dia basah. Basah ni kira fresh. Oh, yang fresh. Macam ikan segar, ikan masin. Oh, kira baru petik kah begitu kah? Baru petik. Salah begitu. Jadi berbalik kepada kurma tu tadi kan. Okey. Jadi kalaulah kurma ajwa yang mahal. Ya. Ajwa yang mahal. Dan ajwa ni pun ada grade-nya. Okey. Ada yang 140 1 kilo, ada yang 120 1 kilo. Mahal. Jadi kadang-kadang orang tak mampu. Jadi kalaulah kita mengambil bukan kita ambil mudah, tapi kita ambil atas kita punya orang bilang kemampuan kita. Kalau tidak ada kurma ajwa yang kita dapati, kita makan 7 biji kurma, apa jenis kurma sekalipun, asalkan bukan daging kurma, ayam kurma. 7 biji ayam kurma banyak tuh. Daging masak kurma. Kurma. Jadi kita niatkan semoga-moga walaupun kurma itu bukan kurma ajwa, mungkin kurma Maryami, mungkin kurma macam-macam jenis kurma. Macam-macam jenis. Kita doakanlah semoga kurma ini memberi manfaat. Saya kata tadi itu boleh dapatkan kita. Sebenarnya kurma ni sudah ditanam sebelum Masihi lagi. Ya. Kira 6,000 8,000 tahun sebelum Masihi pada zaman Mesopotamia. Wah, kau tengok ini dia pergi sejarah sudah. Kalau dibuka lagi janganlah pakai. Ya. Jadi apa hukum dia berbisik apabila menyebut kurma ni? Yusuf Tayyib. Itu Yusuf Tayyib ni adalah sangat signifikan lah di kalau bulan Ramadan. Kalau kita start sudah dengar iklan dia, maksud dia feeling tu Ramadan. Iya. Kita feeling Ramadan tu tengah hebat lah. Kalau kain apa tu? Kain mewah kah? Itu mau buka puasa sudah kira. Kain mewah? Iya. Ada lagu dia tu. Lupa macam mana. Ada lagi satu kain daripada Indonesia. Wadimur. Ada lagi gajah duduk. Gajah kan? duduk. Iya, duduk. Gajah duduk. Itu aku. Gajah yang duduk itu aku. Waduh, kamu lagi enggak tahu ngebadan aku lagi besar gitu. Ya, itu kamu. Pokoknya harus ditebang dong. Pokoknya harus ditebang. Baiklah, kita beralih. Semoga menjawab tadi Allah. Iya, semoga menjawab Encik Mimpi. Ini dari mana siapa ni? Encik Mimpi dari Pitas. Dari Pitas. Baiklah, kita teruskan soalan seterusnya Ustaz. Soalannya berbunyi, adakah jarum-jarum seperti mengetatkan muka ini dibolehkan di semasa puasa atau batal atau haram? Nur cahaya alur setar Kedah. Ni botox ni, botox. Atau sememangnya haram dia bilang. Nur cahaya alur setar Kedah. Jadi yang ada jarum-jarum di muka tu kenapa? Tidak. Kami tidak objectify anything. Kita ada masing-masing punya apa orang bilang kan. Lu suka lu punya lah. Iya, tapi kita kena dengar jugalah apa mungkin kita naif ataupun daif dari segi betul. Kenapa kau macam bila aku berbahasa dalam kau macam tengok aku lain macam. Seolah-olah aku tidak boleh membuat satu lingua franca yang mendalam. Kira kau makin lagi ya. Okey, main-main saja. Dengan speknya kau tengok. Tengok. Hari ini ada spek. Ya. Hari ini sebab semua orang 2 spek, jadi aku pakai spek lah. Spectacles. Ya. Tapi Ustaz punya spek lagi jangan. Ini baru beli. Baru beli. Tengok. Ya. Kau tahu. Ustaz datang tadi pakai Velfire kalau mau tahu. Tapi dia dah pernah bising-bising pun dia pakai Velfire. Itulah. Kau kasih bising kenapa? Kira promote lah. Promote lah. Ya. Bukan, kereta aku disewa semuanya, dipinjam bah. Dipinjam orang beraya kan. Dipinjam. Bukan sewa, dipinjam. Iyalah. Adina. Kau tengok begitu yang sifat-sifat murni. Nanti saya mau pinjam, kita deal bisa. Boleh. Ya Ustaz, teruskan dengan jawapan jarum-jarum ni Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kira botox apa ni maksudnya Botox Ustaz? lah. Okey.
adakah lagi yang bikin ketat muka bukan botox? Botox lah kan? Ya, tidak ada tapi selotep lah. Dia lah selotep di kiri kanan supaya dia tertarik. Okey, ni, jadi ya. kembali kepada soalan tadi. Okey. Okey. Jika kita melihat kepada fatwa berkaitan tentang botox ni, secara dasarnya apabila seseorang itu dia melakukan suntikan yang bukan melibatkan kesihatan dan dia lebih kepada orang bilang membentuk muka menjadi V-shape dan sebagainya kan. Alright, menjadi V-shape semua tu. So maksudnya dia telah mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukumnya adalah haram. Oh, okey. Hukumnya adalah haram. Okey. Itu yang pertama. Kita pasal ada dua soalan kan. Ya. Hukumnya adalah haram. Dan yang kedua, suntik-suntik yang dibenarkan dalam Islam ketika berpuasa adalah suntikan yang memberikan ubat tetapi Penerusan hidup. penerusan hidup. Okey. Dalam masa yang sama dia tidak membekalkan makanan dan minuman. Okey. Yang pertama untuk perubatan. Okey. Dan yang kedua tidak membekalkan makanan dan minuman. Contohnya kan kalau kita vaksin kan, Ya, vaksin dia tidak membekalkan makanan dan Betul-betul. minuman. Dia menyakitkan. Sebulan sakit. Ya, betul. itu no comment lah. Jadi Ya, okey. Sensitif. kembali kepada yang tadi itu, adakah botox itu melibatkan perubatan? Tidak. Tidak, iya. Tidak. Sebab dia lebih mencantikkan kira. Dan hukumnya pun sudah terang dan nyata adalah haram. Kerana Okey. dia mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ boleh dikatakan ianya boleh membatalkan puasa. Ya. Kalau Pasal ada orang dia akan memberikan kesegaran, dia akan memberikan refreshing, begitu kan. Jadi dia dikhawatiri boleh membatalkan puasa. okey, I see. ini kata macam kalau menjarum dan orang ustaz bilang tadi mencantikkan apa semua kan. Tapi saya minta maaf sedikit lah apabila lihat Datuk Seri Vida lah. Macam dia tidak mencantikkan pula bibir dia tu. Ya, sebaliknya dia bangga. Dia bangga dengan ketebalan. Itu sebenarnya joke saja. Kami faham dan hormati masing-masing punya inilah. Betul. Saya pun joke juga. Dan kita hormat juga apa yang ustaz bagi itu adalah daripada pembelajaran dia dan juga apa yang kita nampak juga daripada yang kita belajar. Kalau kita salah, tapi sudah secara terang-terangnya kalau dua tadi, pertama sekali ustaz cakap tadi kalau dia memberi untuk mencantikkan atau mengubah, dan juga kedua kalau dia memberi makanan dan juga minuman, kira boleh jatuh haram lah, lebih kurang begitu. Bukan Atau macam mana ustaz? Yang dimaksudkan yang tidak batal puasa. Okey. Kita ulang semula. Kalau dia untuk tujuan kosmetik ataupun untuk tujuan mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram. Okey. Itu yang pertama. Alright. Dan yang kedua, yang isu membatalkan puasa ataupun tidak, dia akan batal kalau dia tidak tergolong dalam dua benda ni. Pertama, suntikan tersebut bukan untuk niat perubatan. Okey. Dan yang kedua, suntikan tersebut membekalkan, meskipun dia perubatan, tapi dia membekalkan makanan dan minuman. Contohnya kan, satu orang tu dia suntik badan dia dengan contohnya dengan apa tu yang kita IV ya. gantung air tu. Itu. Itu bagi macam bagi makanan tu. Itu memberikan tenaga kan. Nak boleh. Kalau dia suntik lagi dengan Levita, dengan Levita dengan kurma tadi tu. 7 kurma. Campur Red Bull. Red Bull lagi lah. Okey. Jadi nak boleh lah. Ketum sorry. Jangan disebut. Ya. Okey, insya-Allah Allah Okey. a'lam bisawab. Nur Cahaya Alor Setar Kedah yang bertanya tu tadi. Ya, Jadi semoga itulah hukumnya insya-Allah. semoga Sudah Nur terjawab. Cahaya dapat cahaya lah dengan jawapan tu tadi. Kalau macam agak-agak kira-kira nak botox tu, hang fikir-fikir lah dulu nah. Pikir lo. Fikir no. Okey. Ya, sembarang. Jadi ada satu pepatah Arab mengatakan pepatah ataupun hadis Nabi pun atau yang penting dia percakapan Arab lah. Okey, qaulul haq walau kana murrun. Berkatalah benda yang benar, benda yang betul walaupun benda tu pahit. Okey. Walaupun benda tu pahit dan mungkin akan dibenci orang, tapi benda hak tetap kita kena cakap. Begitu. Oh, okey betul. Wow. Ya, kita share, kita spreadkan Yes, betul. positivity dan juga kebenaran lah at least. Inspiring. Walaupun dia mungkin berat untuk kita cakap. Gitu kata fighter. Sila teruskan soalan. Okey, kita teruskan dengan soalan. Ustaz, ini Encik Razman. Okey. Bukan Ragaman, Razman dari Kuala Selangor. Dia tanya di sini, Ustaz, bagaimana menghindar daripada social media ni Ustaz,
kadang kita mahukan sharing-sharing agama sahaja, tapi dalam feed terlimpas juga tarian-tarian gelek yang mengundang kepada kurangnya pahala puasa aku, Ustaz. Macam mana nih? Kau pandai kasih lakon cara naratif dia gitu lah. Bagus lah. Macam kau biasa. Salah pula. Oh, Ken. Jangan kau yang gelek, Ken. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk menjawab soalan tadi itu sebenarnya kita sebutkan sebagai umul balwa. Yang secara umumnya memang susah untuk kita bendung, macam TV pun kan. Kita mau tengok jejak Rasul, kita mau forum perdana. Betul. Sama tiba-tiba pula iklan bukan. Jadi untuk keadaan itu sebenarnya kalau dapat kita palingkan wajah. Pertama tutup mata begitu. Jadi aurat tetap aurat. Yang perlu bila kita lihat itu benda yang berdosa kan. Jadi balik kepada media sosial tadi, dia sebenarnya feed kita ni adalah bergantung dengan apa yang kita selalu tengok juga. Betul. Yang pertama. Algoritma. Dan yang kedua, ada juga yang mungkin masuk secara tiba-tiba. Macam iklan gitu. Iklan. So itu kita macam susah kita mau bendung. Betul. Jadi kalau dapat kita scroll cepat-cepat lah. Jangan kita scroll, kita baca lagi dulu komen-komen. Betul. Pula ni dah bagus pula ni. Gitu. Bagus nih. Mana? Dan kalau tutup mata tu pastikan jari tu rapat lah. Kalau jangan macam gini. Kalau palingkan muka tu, jangan mata tu stay. Begitu. Jadi okey. harap dapat menjawab tadi itu Allah. Syukur. Razman, dengar tu Razman. Ya, begitulah. Kita teruskan satu lagi soalan sebelum kita berehat di part yang pertama ini. Yes. Ini daripada Encik Masu dari Lahadatu. Sorry. Jauh ni. Semua pun jauh ni kan? Kita baca ini dulu. Kita pergi. Ini dari Kedat, dekat-dekat sikit. Dari Kudat. Dari Dayang. Dia bilang, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah ceritakan apa itu Isra' Mi'raj secara ringkas dan sebagai memperingati apa seorang Muslim perlu lakukan? Cakap. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Isra' Mi'raj ni apa yang saya boleh simpulkan ialah hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, hadiah percutian. Yang khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia meriliskan kedukaannya, untuk dia meriliskan orang bilang sedihnya pada ketika itu, sebab pada tahun Isra' Mi'raj itu berlaku terjadinya dua perkara yang sangat menyedihkan Nabi. Pertama, meninggalnya pakciknya Abu Talib yang sentiasa menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalnya itu bukan dalam keadaan Islam, jadi dia pun sangat-sangat sedih. Dan yang kedua ialah meninggalnya isteri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah Al-Kubra. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, dan Allah SWT telah kurniakan satu perjalanan Isra' Mi'raj ini untuk menenangkan mengubati Nabi, yang mana klimaks kepada cerita Isra' Mi'raj ini adalah hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, iaitu hadiah solat 5 waktu. Jadi bila kita secara ringkasnya, Isra' ni adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kalau Mi'raj pula ialah perjalanan Nabi daripada Masjid Aqsa Palestin ke Sidratul Muntaha. Saya teringat, saya suka ulang. Kalau saya sini saya suka ulang kajian yang dilakukan oleh saya punya kan Ustaz Nur Zaifi bin Jaidi. JP. JP. Saya sangat tertarik dan saya suka sebut ulang-ulang benda ni apabila dia telah membuatkan satu kaedah mudah untuk kita hafal, yang mana dia telah buat satu kaedah Ultraman Ismik. Ultraman Ismik. Jadi Ismik ni apa? Isra' Mi'raj. Jadi macam mana dia buat begini? Yang lain mungkin kalau membuat jugalah kan. Pertama, Isra' maksudnya perjalanan Nabi, daripada dari siku lah kira. Dari siku. Daripada Mekah, dari Masjidil Haram Mekah, ke Masjidil Aqsa di Palestin. Ini Isra'. Manakala Mi'raj pula perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa Palestin ke Sidratul Muntaha. Dia macam dia macam Ultraman lah. Memang saya selalu gunalah kaedah dia ni untuk memahamkan apa itu Isra' Mi'raj. Jadi apa yang kita perlu lakukan untuk mengingati Isra' Mi'raj ni, yang lain tak bukan ialah pertama ialah kita kena ingatkan bahawa pertama tidak semestinya apa yang kita lihat
Pertama gini. Okay, kuasa Allah ni melebihi akal pemikiran manusia. Yang mana ada orang pun pada zaman Nabi pun tak percaya macam mana dia boleh pergi Palestin satu malam. Berlaku satu malam dan satu malam tu berlaku sampai pergi langit habis itu Muntaha. Boleh laku satu malam. Kalau kita dari sini pergi KL naik kereta pergi Kuching mau 24 jam. Betul. Lebih. Ini pergi Palestin pergi naik langit lagi. Itulah kuasa Allah. Langit ke-7. Lebih daripada itu lagi. Itu Muntaha jumpa betul. Allah Subhanahu wa. Dan yang kedua, kita amalkanlah hadiah yang Allah bagi tu. Solat tu sabtulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyejuk mataku ialah solat. Solat merupakan anak kunci syurga juga penyejuk mata Rasulullah. Itu dia. Namun masih ada yang melengahkannya. Sambil menonton TV, melihat pula air bandung atas meja. Jangan aleka. Jangan terpedaya. Jangan dilengahkan. Jangan juga ditinggalkan. Iya. Kerana solat fardu satu kewajiban. Itu dia. We're gonna take a short break. Ustaz, selain Ustaz diminati ramai, dia juga boleh berhibur. Dan menyampaikan dalam segi hiburan lah. Hebat. We're gonna take a short break. We will be right back right after this. Of course, penaja kita pada sepanjang Fardhu Ramadan ini adalah Johan, iaitu orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan's journey, promoting Omori Japan on YouTube. And subscribe, like and share. Dan juga Lagu dari Langit on YouTube. Hai, saya Johan, orang pertama tinggal Jepun dari channel Lagu dari Langit. You are now listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah.